السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi dapat bersama. Insya-Allah pada malam ni kita nak bincang hadis yang ke-16 yang berkaitan dengan berkenaan dengan satu sifat yang sudah sedia ada dalam diri manusia, iaitu seperti mana yang diletakkan sebagai tajuk oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, iaitu la taghdab, dengan erti jangan marah. Itu biasanya terjemahannya begitulah. Secara tekstual ni, mana terjemahannya jangan marah. Jadi hadis yang ke-16 ini adalah hadis yang berkaitan dengan sifat marah. Seperti mana yang hadirin dan hadirat lihat di skrin itu, hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Saya baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, seseorang telah meminta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Orang itu mengulangi pertanyaan beberapa kali, namun Nabi menjawab dengan jawapan yang sama, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis yang ke-16 dalam susunan kitab Matan Arba'i. Jadi hadis ini seperti mana yang kita terjemahkan tadi, ringkas sahaja, yang mana secara umumnya dari segi kedudukan hadis ini, kita tengok dari segi kedudukan hadis ini bukan bermaksud penilaian dari segi sahih atau tidak sahih, kerana hadis ini memang hadis yang sahih. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab induk, hadis umpama ini walaupun ada perbezaan dari segi matannya, ada sedikit berbeza, tapi maksud yang Nabi sebut sebagai inzar, peringatan kepada, khususnya pada sahabat sebagai generasi pertama, dan secara umumnya kepada kita umat terkemudian ini, adalah satu mana perkara yang penting, marah ini. Namun kalau kita tengok, kita tinjau dalam beberapa riwayat, cuma saya muatkan di sini sedikit saja, sebab kalau kita tengok dalam huraiannya banyak versi dia hadis ini. Misalnya dalam riwayat lain dari Imam Tabarani, dia ada sebut tambahan dalam teks ini, yang mana ke dalam kitab asal Matan Arba' ini tidak disebut walakal jannah, tidak disebut, sekadar la taghdab. Itu saja kata-kata Nabi bila ada seseorang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa hadis, bahasa agama kita ni, wasiat ni contoh seperti inilah, ausini, wasiatkan kepadaku, dengan erti dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahabat, supaya Nabi ajarkan kepada dia mana perkara yang paling baik, sehingga diwasiatkan. Dalam pemakaian manusia biasa pun, bila sebut wasiat ini, perkara itu penting, tak perlu diwasiat kalau benda itu biasa. Kalau lain daripada biasa atau perkara itu sangat penting, barulah digunakan wasiat. Dan wasiat ini dalam konteks kehidupan manusia ini, dia bersifat, benda itu bersifat dokumen. Mesti ada lawyer dan sebagainya, ada pegawai dan sebagainya. Walaupun dalam
syariat kita, kalau tak ada peguam, tak ada dokumen, bila wasiat tu kena dengan rukun-rukun dan syarat dia tetap sah, dan benda ni terikat sampai hari akhirat segi hukum fiknya. Jadi kalau dalam riwayat lain, yang mana kalau kita tengok, mana jaluran sanad ni sama juga, ada juga cuma disebut dalam kitab Imam Tabarani, dia ada tambahan walakal jannah, dengan erti la taghdab walakal jannah, ada disebut gitu, janganlah engkau marah, manakala boleh kawal perasaan marah, walakal jannah, mana surga itu milik engkau, mana untuk engkau surga, ada juga disebut begitu. Imam Tirmizi dalam meriwayatkan hadis yang sama, ini saya mari teks dia, ini dalam riwayat kitab Tirmizi, dia ada sebut gini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qal 'allimni syai'an wa la tukaththir 'alayya la'alli a'ihi qala la taghdab faraddada dhalika miraran kullu dhalika yaqul la taghdab. Ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak terjemahkan, saya terjemah directnya. Ada seseorang bertemu, datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata kepada Nabi, "Allimni syai'an." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu. Wala tukaththir alayya. Jangan ajar tu jangan banyak sangat. Sikit saja, ringkas saja. Boleh jadi saya ingatlah. Kalau banyak boleh jadi saya tak ingat. Kalau tidak banyak tu mana maknanya saya boleh ambil buatlah, saya boleh ingat. Mana dia minta sikit. Mana kata-kata yang jamik dan manik, ringkas tetapi padat. Nabi kata pada la taghdab. Jadi ayat ni kalau dalam hadis itu sebut faraddada miraran, jadi faraddada miraran itu fa'il dia ni adalah ar-rajul tadi, rajulan tadi, yang minta supaya ulang berkali-kali itu, dia mengulang berkali-kali itu soalan. Mula-mula ditanya Nabi, kalau dalam hak mula-mula tadi, hadis mula-mula tadi, ausini, ajarkan kepadaku sesuatu yang berharga. Nabi kata la taghdab, dia pun tanya lagi, ajarkanlah kepadaku sesuatu. Ataupun kalau dalam hadis ni alimni syai'an, jadi permintaan yang sebut alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu itu diulang beberapa kali. Faraddada miraran, maknanya beberapa kali dia ulang. Dalam riwayat lain sebut 3 kali. Sini tak sebut, cuma dia kata beberapa kali. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat lain 3 kali. 3 kali. Tapi jawapan Nabi-nya kullu zalika yaqul, setiap soalan itu, setiap soalan yang diulang itu soalannya sama. Nabi kata la taghdab. Lagi soalan lagi ginilah kalau kita guna bahasa kita, ajar tak apa-apa kita, Nabi kata la taghdab. Lagi la taghdab. Hak lain lagi la taghdab. Mana mengulangi jawapan yang sama beberapa kali. Sehingga dalam riwayat lain ada sebut lelaki ni jadi memikir. Ini saya tidak sebut sini lah, cuma dalam kitab-kitab lain sebut. Sini dia tidak sebut. Jadi bila 3 kali ataupun setengah kata tu tidak sebut 3 kali, beberapa kali. Cuma kena ingatlah, kalau faraddada zalika, maknanya miraran, ulang beberapa kali itu yang pasti lebih daripada 2. Dia kalau 2 lepas syarat, dia akan sebut 2 kali. Kalau lebih daripada 2, sama ada sebut 3 ataupun sebut berapa kali tu, tu lebih daripada 2. Itu biasanya begitu. Sebab tu setengah kata paling kuat 3 kali. Bila dia tanya beberapa kali, jawapannya sama la taghdab, maka dalam mana riwayat lain ada sebut, tak silapnya Imam Ahmad meriwayatkan tu, dia kata rajul tadi, orang tadi yang diminta pandangan nasihat daripada Nabi, mikir dia, bapa mikir dia, kenapa Nabi ulang beberapa kali la taghdab, patut tanya la taghdab, tanya lagi la taghdab. Terdetik dalam jiwa dia bahawa marah ini adalah suatu sifat, walaupun benda tu ada di manusia, Allah buat tak kena gaya. Kalau silap penjagaan, tidak berjaya dikawal oleh akal manusia, maka sifat yang sudah sedia ada dalam tubuh manusia itu, dia boleh memusnahkan manusia itu. Siapa dia kata gitu? Lepas tu dia beringatnya. Mana dia faham ulangan beberapa kali oleh Nabi itu memberi suatu isyarat kepada dia
bahawa sifat ini adalah sifat yang perlu dikawal, tidak boleh dibiarkan begitu saja, dia perlu kawal. Kalau tidak dikawal, sebab itulah la taghdab, saya terjemah tadi la taghdab, jangan marah. Kita tengok dalam kitab Arab disebutkan bahawa jangan marah itu, dia kata lebih sesuai kita terjemah, kawalah sifat marah engkau. Itu lebih itu lagi. Cuma kita terjemah biasa dalam bahasa konteks terjemah biasa, janganlah engkau marah. Tetapi dalam pensyarah hadis kata terjemah yang baiknya la taghdab, kawalah sifat marah engkau. Sebab tak mungkin manusia tak ada sifat marah. Kalau tak ada, maknanya dia tu cacat di segi emosi dia. Walaupun di segi fizikalnya cukup molek, saiz seperti kita, tetapi ada gangguan dalam diri dia. Maknanya dia emosi dia, diri dia, dalaman dia tu ada yang tak cukup, cacat juga orang panggil. Jadi dayus dan sebagainya, ditindas oleh orang, tak ada sifat marah. Ada sebab tu la taghdab tu lebih sesuai kita terjemah, kawal, kontrol lah. Biar kamu menguasai dia, jangan dia menguasai kamu. Itu maksud la taghdab. Itu maksud la taghdab. Dalam riwayat lain ada disebutkan, ini beberapa contoh saya petik di sini. Dalam riwayat lain ada disebutkan begini, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata wa la tukaththir alayya, qala la taghdab. Nabi sebut, ada seseorang sebut, yang mana orang ni siapa dia orang ni? Rajulan, tak dengar kata rajulan, seseorang jumpa Nabi tu. Itu beberapa riwayat ada. Misalnya di sini ada disebut bahawa seseorang watak yang tidak disebut nama itu, ada disebut dia tu nama Harithah bin Qudamah, ada juga disebut gitu. Ada disebut mula-mula ada disebut Jariyah, tapi kita tengok dari riwayat banyak sebut Harithah. Bila kita tengok dalam ta'liq, dia kata boleh jadi Harithah itu salah. Harithah Jariyah tu dia tersalah tulis semasa taib tu ataupun semasa tulis tu tersalah. Disebut gitu. Sebabnya banyak sangat riwayat kata rajulan itu dalam syarah sebut seseorang yang tanya Nabi itu adalah Harithah. Namun begitu ada juga ulama yang kata seseorang yang bertanya itu adalah Abu Darda. Ada juga, dan beberapa lagi pandangan-pandangan yang lain. Tapi yang paling banyaknya adalah Harithah bin Qudamah, itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang disebut, mana sahabat Nabi kata tunjukkan kepadaku berkenaan satu amalan yang mana bila buat amalan itu saya boleh masuk syurga. Dengan buat amalan itu dia memasukkan saya dalam syurga. Wala tukaththir alayya, jangan banyak sangat sebut tu. Dia kata minta ringkas-ringkas tu. Sehingga ada dalam hadis lain aqlil, ringkaskan. Sebut gitu. Minta nasihat Nabi tapi aqlil, ringkaskan. Sebut sikit sudahlah, perkataan yang padat tapi bernas. Nabi kata dia la taghdab. Ada juga syarah kata mana hak ni beberapa kali. Maknanya dalam hidup tempoh 23 tahun tu, mana lama sahabat tanya. Maknanya wasiat, minta pandangan. Ajarlah kami, ajarlah saya sesuatu yang saya boleh ikut, yang saya boleh buat. Ringkas, nak yang ringkas, mudah saya buat. Bukan saya kan. Ada juga ulama kita gitu. Mana beberapa kali lahir persoalan dari orang yang tidak sama di waktu yang berbeza-beza. Tapi jawapan Nabi la taghdab. Jadi Ibn Rajab memberikan ulasan berkenaan hadis ini. Dia kata, rajul, lelaki dalam hadis ini meminta Nabi SAW. Lelaki sini sebenarnya kita cuma sahabat lah. Sahabat yang meminta Nabi SAW memberi nasihat ringkas kepadanya agar mudah diingati, namun padat dengan kebaikan. Pengulangan jawapan yang sama menunjukkan sifat pemarah mengundang banyak kejahatan. Manakala kejayaan mengawal sifat marah dari terbuat-buat mampu menghimpun banyak kebaikan. Ini kata Ibn Rajab. Keseluruhan saya duduk perhati tengok, tak ada seorang pun ulama faham tak boleh marah, tak ada. Tak ada seorang pun ulama kata tak boleh marah. Cuma dia kata kena kawal sifat marah. Jadi terjemahan mula-mula lagi kita terjemah biasa, jangan marah. Tapi kena faham lah maksud dia, kawal. Ihfiz, namanya jaga, kontrol, biar kamu yang kawal dia. Seperti mana kata Ibn Rajab ini.
kita faham daripada beberapa kali persoalan diajukan kepada Nabi dan jawapan yang diberikan oleh Nabi sama, itu sebagai isyarat, kata Ibn Rajab, bahawa sifat marah yang ada di dalam diri manusia jikalau tidak dapat dikawal oleh Tuhan punya diri, maka dia boleh mengundang banyak kejahatan. Banyak kejahatan yang bertindih-tindih kejahatan di sebalik sifat marah yang gagal dikawal. Tetapi sifat marah yang sama, kalau berjaya dikawal, dikontrol, maknanya akal berjaya mengatasi sifat marah, maka orang itu mampu menghimpun banyak kebaikan dalam diri dia. Jadi kita nak lihat juga makna umum dalam hadis ini sebagai secara ringkasnya. Melalui kita tengok keseluruhan hadis-hadis Nabi lah. Sebabnya hadis-hadis ni dia, kitab-kitab hadis ni ulama dia khususnya baru-baru ni dia petik dalam bentuk tajuk-tajuk, sudah dibuat bab-bab. Jadi kalau kita perhati tengok hadis-hadis ni, dia ni hadis berkenaan sifat ni, sifat ni. Jadi dalam banyak-banyak hadis kitab induk, kitab abzab jamik, kitab jamik, sunan dan sebagainya, mana ulama-ulama ni dia petik untuk buat tajuk-tajuk supaya mudah dipelajari. Jadi kalau kita tengok, maknanya berkenaan dengan sifat marah ni memang banyak hadis. Dan budaya para sahabat tanya Nabi, minta pandangan, minta khidmat nasihat daripada Nabi ini menjadi perkara biasa. Bahkan salah satu sifat sahabat, betapa kita kata keinginan yang begitu tinggi untuk mendapat kebaikan, maka dia tanya Nabi. Itu menjadi budaya. Misalnya sini kita buat kenyataan daripada secara umum, menjadi kebiasaan para sahabat meminta nasihat dan tunjuk ajar dari Nabi SAW. Mereka bertanya tentang amalan yang paling mulia dan juga berkenaan sifat-sifat yang mulia yang jika diamalkan mampu menjauhkan pelakunya dari azab neraka dan mampu pula mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebagai pendidik yang mahir telah sedia maklum tentang situasi orang yang bertanya dan apa yang sesuai untuknya. Jadi pendidik wajar mengetahui karakter seorang demi untuk memastikan keberkesanan dalam pendidikan dan peluang nasihat yang ada. Jadi perkara ini disebut tidak saya lah. Kalau kita tengok dalam kitab, Nabi ni seorang yang memang terkenal. Dia tengok, dia tahu. Lebih lagi sahabat. Memang Nabi kenal. Maknanya Nabi ni seorang yang perhati pada orang. Dia perhati, dia ingat. Sebab tu kita tengok ayul amal afdal. Persoalan itu memang famous di kalangan sahabat. Itu soalan yang paling top lah. Sampai ulama kata soalan yang paling top dalam persoalan-persoalan sahabat ini ajukan Nabi, ayul amal afdal, apakah amalan yang paling mulia? Itu biasa. Tu banyak nak jenis lagi. Tapi jawapan tak serupa, tak sama. Jadi Nabi tu bila dia nak jawab persoalan orang, dia melihat orang tu. Ini menjadi sebagai murabbi. Nabi ni kadang-kadang dia bertindak dia sebagai ayah, seperti mana kita maklum lah. Kerana kita melihat Nabi ni sebagai seorang Nabi dalam semua aspek. Kadang-kadang Nabi bercakap sebagai hakim, kadang-kadang Nabi bercakap sebagai bapa, sebagai jiran, sebagai tok mulu, sebagai apa peranan manusia yang ada ni, semua ada pada Nabi sallallahu alaihi sebagai murabbi. Jadi Nabi melihat bila ada seorang tanya, ajar kepada kami sesuatu yang berharga, Nabi nak jawab tu, Nabi melihat kepada tabiat orang tu. Sebab tu kita tengok setengah-setengah jawapan Nabi. Nabi kata amal yang paling baik birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Ada juga. Ada setengahnya ayat amal Nabi kata ikramud duyuf, buat memuliakan jiran, takrim dan sebagainya. Ada setengah kata wafaul ahd, maknanya tunaikan janji. Macam-macam jawapan Nabi. Jadi kita kena faham tu dalam konteks mana orang tu. Jadi Nabi tahu bahawa orang yang bertanya ni sama ada Harithah ke, Jariyah ke, ataupun disebut juga dia ni Abu Darda. Ada kata orang juga dia tanya ni, tak kira lah siapa dia. Yang pasti Nabi tahu tabiat orang ni. Mungkin dia ni agak ketara sikit sifat marah dia. Nabi tahu. Sebab tu Nabi kata la taghdab. Jadi dalam konteks ini, mana kita bila kita nak buat sesuatu, dia kena tahu. Dia kena tahu orang. Lebih-lebih lagi orang dekat dengan kita, kita wajib tahu. Yang paling dekat dengan anak misalnya, kita wajib tahu. Dalam arti kata yang lain, kita melayani manusia ini tidak boleh menggunakan bahasa yang sama, tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama. Ini ciri-ciri kita kata murabbi, pendidik yang mahir.
Jadi Nabi itu memang sangat terselah sifat itu. Jadi dalam hadis ini menampakkan kepada kita bahawa orang yang bertanya seolah-olah memandang remeh pandangan jangan marah. Remeh ini bahasa yang kita guna ni maknanya nampak biasa sangat. Gitu dalam hadis, dalam syarah hadis disebut, dia rasa takut ada lagi hak lain yang lebih besar, ajaran yang lebih besar, yang lebih ablaq, yang lebih mendalam dari jangan marah. Jadi seolah dia pandang agak remeh lah pandangan Nabi. Nabi kata la taghdab, jangan marah, sehingga bila dia meminta nasihat lain yang lebih mendalam ertinya. Jadi sikap Nabi yang mengulangi jawapan yang sama menunjukkan nasihat yang diberikan itulah yang paling berguna untuknya secara khusus dan kepada orang lain secara umumnya. Jadi bila Nabi jawapan yang sama terhadap soalan yang berbeza-beza itu menunjukkan bahawa bahawa perkara yang Nabi sebut itu adalah perkara yang sangat munasib kepada dirinya secara khusus dan secara umum kepada orang lain. Berkaitan dengan ini kita nak lihat pula. Jadi oleh kerana berkenaan dengan marah ni, bila kita rujuk dalam kitab memang amat banyak lah, cukup banyak. Boleh kata semua ulama buat komentar sebab dia ada kitab tarbiyah ni sekarang cukup banyak kitab tarbiyah. Jadi bila kita nak rujuk berkenaan dengan marah, Ihya Ulumuddin sendiri sangat banyak. Cuma sini saya sebut beberapa fakta. Sebab tu kita letak di bawah tajuk antara kenyataan-kenyataan lain berkaitan mengawal sifat marah. Kita nak tengok terlebih dahulu sebelum kita bincang dalam konteks kita nak tengok dulu apa pandangan ulama. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata marah ni pemusnah akal. Ini kata-kata daripada tokoh jaguh dalam agama. Marah ni pemusnah akal. Ia bagaikan arak yang memusnahkan rasional seseorang. Dia menyebabkan dia akal hak cerdik setara mana bila minum arak ketika mabuk dia jadi sebodoh-bodoh manusia. Bahkan kedudukan dia lebih rendah daripada tahap hayawan. Maknanya marah itu pemusnah akal secara umum. Ia bagaikan arak yang memusnahkan rasional seseorang. Para fuqaha melarang hakim memutuskan kes ketika dalam keadaan marah. Fuqaha, para ahli fiqh, memang dia larang hakim memutuskan kes dalam dunia sekarang itu. Hakim tak segar sikit ditangguh kes bicara dalam mahkamah. Sebab apa? Bahaya keadaan dia. Takut aku dalam keadaan tak segar, ada keadaan bercelaru pemikiran, boleh jadi berlaku banyak kecacatan dalam keputusan itu. Disebut dalam kitab satu cerita, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia telah menulis surat kepada anaknya yang menjadi hakim di Sijistan. Katanya, janganlah engkau memutuskan mana-mana apa-apa kes atau mana-mana kes ketika engkau dalam keadaan marah. Kerana memutuskan kes itu akan menzahirkan kecacatan dan jauh dari keputusan yang tepat dan melencong dari kebenaran dan keadilan. Akal tertutup, kata Abdurrahman, akal tertutup pada ketika itu dan juga terselindung dari melihat kemaslahatan. Dalam konteks ini para fuqaha menegaskan setiap keadaan yang mencelarukan akal seperti lapar yang bersangatan, sakit dan keadaan yang tertekan, maka dianjurkan agar jangan membuat apa-apa keputusan yang penting ketika itu, lebih-lebih lagi yang melibatkan hak orang lain. Jadi kalau dalam keadaan kita, kalau kita berjawatan melibatkan menghukum orang atau apa sajalah, keputusan penting jangan buat ketika kita sakit, ketika kita lapar, ketika kita berada dalam keadaan tertekan. Sebab apa? Sebab keputusan yang kita buat itu tidak lebih baik dari keadaan ketika kita tenang. Itu pandangan fuqaha. Pandangan fuqaha. Ni tak payah hurrah, kita paham sendiri. Orang setengah tu jadi gila selepas hari itu. Anak lama ketemu, bini comel ketemu, tapi nak masuk cerah tolak tiga. Lepas tu nak awal tak boleh dah lepas hari tu. Enggak bini dia bila dia ke orang lain nak cerah payah tu, siapa gila. Tak betul lepas hari tu. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita ada menyesal dan kecewa. Masa dia lafazkan talak tiga tu tak terfikir kan anak sudah berapa orang dah. Bini kaya, dia pun tak ada masalah sebelum tu kerana satu kis saja. Pada waktu tu dia tak nak kawal. Itulah kesan ni. Sebab tu ulama kita yang berpengalaman dalam bab pendidikan, yang madrasatul hayah mereka begitu lama, bersifat berkesinambungan pengalaman itu,
maka ini bagi kita kena ambil sebagai satu nasihat yang tidak ada tolak banding dari segi mana kedudukan. Namun mereka menyatakan hukum mana pun fuqaha sebut keputusan yang dibuat dalam keadaan berkenaan itu tak sah dan diambil kira oleh syariat. Marah tahu mana pokok dia lafazkan talak itu tak jatuh. Dia melafazkan kata-kata kufur jadi kufur walaupun dalam keadaan marah. Tapi akan berlaku penyesalan yang tak sudah. Sebab apa? Dalam kita ada sebut gini, mana seseorang bila dia buat keputusan, walaupun keputusan itu memang teruklah untuk dihadapi, tapi kalau buat dia keadaan tengah, dia tidak akan menyesal. Walaupun keputusan berat bagaikan memikul bukit misalnya, tapi kalau buat dalam keadaan tidak marah, dia lain kesal dia. Kesal dia lain. Tapi telah cerai, tolak 3, dibuat dalam keadaan tengah. Setelah fikir beberapa hari, dalam keadaan segar malam, tak ada rasa nak marah. Bahkan tengok pada isteri dia dalam mata yang kasih sayang, tapi dia fikir tak lagi. Pasal cerai kerana sebab tu, dia tidak akan menyesal. Dia tidak akan menyesal pada waktu itu. Sebab apa? Sebab apa yang disebut, apa yang diputuskan itu menggunakan akal, bukan menggunakan perasaan, bukan menggunakan emosi semata-mata, tidak. Bahkan Imam Nawawi telah membuat tajuk khusus berkenaan sifat marah, iaitu bab yang membicarakan tentang kelebihan orang yang mampu mengawal sifat marah. Jadi hadirin hadirat boleh rujuk dalam syarah Muslim Imam Nawawi, dia mari hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan. Lagu mana kelebihan orang yang mampu kawal sifat marah dia. Ini tujuan saya sebut begini untuk menampakkan kepada hadirin hadirat bahawa sifat marah ini suatu sifat yang besar. Keburukan dia kalau tidak dijaga, dan besar juga kebaikan dia kalau kita mampu kawal. Dengan melihat pandangan-pandangan maknanya ulama. Ada seorang datang meminta nasihat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu Salman Al-Farisi menasihati orang itu agar jangan marah. Disebut dalam teks dia, Salman Al-Farisi betul-betul guna la tarda, jangan marah, tak ubah teks tu, dia punya kata-kata tu. Orang tu pun berasa pelik lah, neng dia, neng. Dia kata mana mungkin manusia boleh menahan sifat marah dia. Dia kata tak boleh, berasa tak boleh. Dia tak nampak kaedah, sebab rakyat secara umum jangan marah. Nawak lagu mana tak semua tu. Dia pun pelik. Mana dia terhenti, merenung sejenak senyap. Siapa dia kata, tak mungkin dia kata. Perasaan marah sebab saya ni, dah hidup lama dah. Memang bila mari pasal marah tu, gelak tak nampak ke apa. Kecek boleh, tapi ketika tu, dia kata. Dia ni pala lah orang tahu. Payah nak tahan. Apa kata? Jadi Salman menjawab dengan menyuruhnya mengawal 2 anggota, iaitu lidah dan tangan. Salman Al-Farisi kata, gini, yang mudah lah. Jaga lidah, dia jaga tangan. Biasanya marah ni dia jaga, tubik ke kaki. Dia tubik ke mulut banyak. Dia tubik ke tangan. Kalau mu boleh jaga tu, insya-Allah. Itu kata Salman Al-Farisi. Gitu ya sini. Jaga lidah, jaga tangan. Cuba buat. Walaupun payah, tetapi mampu dibuat. Setiap apa yang diarah, yang menjadi pandangan anjuran agama, dia berada dalam taqatul basyariyah, berada dalam skup yang manusia mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan suruh manusia membebankan undang-undang kepada manusia hak dia tak mampu, tidak. Agama tidak bersifat gitu. Bahkan agama ni bersifat fitrah, bersifat semula jadi untuk manusia. Memang sesuai. Anas meriwayatkan satu kenyataan secara marfu'. Yang ini disebut secara ringkas dalam kitab tu, dan saya pun tidak rujuk kenyataan ini dalam kitab-kitab lain. Cuma ada disebut Anas dia mari satu riwayat dan dia kata ini marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis ni. Cuma saya tidak rujuk ni, cuma saya ambil dalam kitab, kita tak rujuk dalam, tak tengok dalam kitab mana. Cuma ni disebut begitu. Orang yang penyantun bagaikan Nabi. Ka'annal halim. Mana orang penyantun tu bagaikan Nabi. Nabiyan. Sumpah Nabi. Ini dia kalau orang ngaji balalah juga, dia tasbih sikit banyak ini juga. Ada keserupan dengan Nabi siapa tu wahyu kan. Serupa ni wajah syabah dia dari segi akhlak. Wajah syabah dia. Sudut serupa. Gitu. Jadi kita kena tahu lah. Kalau ngaji balalah ni ada. Serupa tu serupa betul kok. Sekotok cukup sekotok ke serupa ni.
Kau serupa lagu mana? Tu dia adalah kalau ngaji bab tasbih ni dia adalah tu. Wajah syabah dia sini ayat serupa dari aspek tertentu saja tu kena rujuk dalam itulah. Mana serupa tu dari sudut akhlak maksud. Kerana halim ni kita terjemah penyantun. Halim ni kalau dalam kitab disebut halim ini terjemah biasa lemah lembut biasa. Abdul Halim, sifat Tuhan Al-Halim Nah, mana halim mana lemah lembut lah. Bahkan terjemahan itu kalau kita tengok dia tidak menepati 100% makna halim itu. Kerana halim itu lebih bersifat seseorang yang bertindak kena pada kedudukan, kena pada masa, kena pada tempatnya. Bukan bermakna orang itu berlembut sentiasa. Tak kira lembut sama maka dia dikatakan halim. Tidak juga. Ada ketikanya dia marah, ada ketikanya dia lembut, jadi tindakan dia tu orang panggil cerdik, berhikmah. Maknanya mengikut keadaan. Kalau boleh duduk di tahap itu dipanggil halim. Halim itulah yang menjadi naqid, lawan kepada al-ghadab, sifat marah itu. Halim. Sebab tu Nabi ni contoh manusia yang bijak bertindak. Kalau kita nak tengok orang bijak bertindak, nak ikut jadi qudwah, ikutkan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia berada di bawah bayangan wahyu, sentiasa diwahyukan oleh Allah dalam segenap tindak tanduk dia. Dalam Quran ada sebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia bercakap, dia bertindak, dia buat sesuatu semua di bawah tuntunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih baik, tentunya baik. Kata Abu Wa'il ada sebut, dia kata ketika kami bersama Urwah bin Muhammad, maka ada orang berkata sesuatu kepadanya yang membuatkan dia marah. Dia marah. Lalu dia bangun. Bahkan dalam sebab ini tidak teks Arab, saya tidak tarik pakai terjemah. Bahkan disebut tu kita tengok di segi teks dia tu maknanya bangun selalu. Dia ada makna gitulah. Cuma pun saya payah nak terjemah tu sebab dia perkataan Arab tu ada setengah-setengah tu dia kita kena belajar partikel fa misalnya. Dia memberi makna apa dari segi fiqh dia ni. Jadi dia bangun selalu sebab tu saya terjemah lalu dia bangun bila marah tu dia dapat. Jadi Abu Wa'il dia dapat marah tu, bangun dengan marah. Apabila orang kata sesuatu pada dia bercakap dengan seorang menyebabkan dia jadi nak marah pada orang itu. Dia pun bangun dan berwudu dan dia kembali kepada kami serta menceritakan kepada kami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Disebut selalu. Nabi kata sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Sini teks dia saya tidak ambil. Dia pun mari mengungkapkan satu hadis. Innal ghadaba minasy syaitan wa innash syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ianya diciptakan dari api. Syaitan itu diciptakan dari api. Yang hanya yang boleh memadamkan api air. Arti yang boleh memadamkan api hanyalah air. Oleh itu apabila engkau marah maka berwuduklah. Ini anjuran Nabi dalam konteks kita lagu mana nak meredakan kemarahan. Dia ambil air semaya. Ahli-ahli psikologi menyebutkan bila manusia marah dia perlu bergerak. Kalau dia marah itu sekejap itu bahaya. Dia kena gerak. Jadi bila dia bangun, dia ambil air semaya tu, pergerakan dia tu, seluruh anggota dia bergerak dan dia basuh tu setiap ujung dan sebagainya tu bila kena air jadi. Maknanya nak bergerak sendirinya penting. Jangan duduk senyap gitu. Dia tak boleh. Maknanya kena bergerak. Bergerak ketika marah tu, dia boleh meredakan kemarahan. Apatah lagi kalau faham hadis Nabi, dia ambil wuduk dah pula dah, maka itu lebih memberi kesan lagi. Jadi modellah bila marah tu tubik semetar daripada rumah tu dah. Bila marah balas dengan bini kau tubik semetar. Jangan tak tulis sudah lah. Tubik semetar tu molek. Ada juga disebut dalam kitab tu. Walaupun setengah perempuan dia marah, tubik gini. Tapi cukup mana pun dia ada kesan sebab pergerakan manusia itu dia boleh meredakan kemarahan. Memanglah kalau kita tengok api ni begitulah. Api yang bergerak ni kuat panas. Kalau api duduk senyap gitu, kalau kita tak ketah misalnya dah. Ni dalam kitab ada disebut
Misalnya kita letak api, kita letak getah. Kalau kedua-dua objek itu sama ada api atau getah itu berada pada statik, tidak bergerak, maka dia membakar kertas itu. Tapi kalau kita bergerak salah satu ataupun bergerak kedua-dua, maka dia tidak membakar. Maknanya kedudukan itu perlu. Sebab tu dianjurkan bergerak. Bergerak lebih baik bergerak ambil air semaya. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak sesuai nak ambil semaya itu, bergerak juga lah pergi. Itu antara satu cara yang boleh menyebabkan kemarahan kita menjadi reda. Ada disebut begitu. Jadi kesimpulan itu saya tidak buat lagi kerana banyak lagi beberapa perkara lain yang kita akan bincang sebenarnya berkaitan dengan perkara ini. Selain daripada itu, sebahagian ini tak nak habis, jadi saya nak baca sini. Kita sedia maklum bahawa marah itu adalah sifat jabaliyah. Jabaliyah makna sifat yang sudah ada. Jabaliyah ni sifat yang sudah ada jiwa kita, yang menjadi Allah panggil, yang membentuk manusia jadi orang yang lengkap ni sifat raya tu. Namun kegagalan manusia, namun ahli zuhad ni mana ahli zuhud lah, tasawuf misalnya. Dia kata mana? Wa huwa ma'dudun inda zuhad minal muhlikat. Ahli zuhud, orang-orang tasawuf, mereka menyenaraikan sifat marah itu sebagai al-muhlikat, sifat ataupun perkara yang boleh memusnahkan seseorang. Itu tidak salah. Ulama terima kenyataan itu. Maknanya sifat marah yang gagal dikawal, yang tidak boleh diolah menjadi kebaikan. Daripada sini kita nampaklah, kita jangan bina benda yang berada di luar sahaja. Kerana benda yang berada di dalam kita di sini pun ada potensi untuk memusnahkan diri kita kalau tidak dijaga. Situ banyak falsafah yang kita boleh faham. Kalau kita tengok keseluruhan, misalnya kita tengok dari segi fizikal kita sendiri, kadang-kadang benda yang boleh memusnahkan kita tu duduk dapur kita. Benda yang boleh mengundang penyakit kepada kita tu duduk dapur kita. Bahkan kita beli waktu ini, gulanya, darahnya, dengan banyak lah ni kan. Minum yang 3 dalam 1, capur banyak, kadang-kadang 4 dalam 1, 5 dalam 1, tak cukup lagi klik capur pula di rumah. Padahal kalau kita tengok doktor nasihat kat parut, benar lah tu, jenis capur tak terkalu gitu, kesal pada buah pinggan dan sebagainya. Maknanya yang boleh memusnahkan kita tu, ni Nabi sebut duduk dalam kita, bukan duduk dapur, duduk dalam kita sendiri. Maknanya kita kena jaga dengan gula duduk dapur. Kalau tak kena kawal, gula tu perlu dalam masyarakat, garam dan sebagainya. Tapi kalau tak kena jaga, guna berlebihan, tidak berkala, tidak seperti mana dinasihatkan oleh pakar kesihatan, ikut saya, dia boleh mengundang penyakit. Apa-apa kena kecimani dan sebagainya. Mudah atas rumah. Maknanya di sekeliling kita ni, kalau kita tak cerdik, tidak berhikmah dalam hidup, gagal memahami kehidupan secara keseluruhan, dia memberi kesan yang sangat negatif dalam hidup kita. Sayyidina Umar, kana Umar radhiyallahu idza khataba qala aflaha minkum man hafiza min ad-dam wal hawa wal ghadab. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata apabila seseorang berkhutbah, ketika dia berkhutbah, antara benda yang disebut, bahkan hak ni Sayyidina Umar boleh dikatakan sebut sama, boleh dikatakan tidaklah tiap-tiap kali bersuara, tetapi hak ni enggak dia ulang sama. Sayyidina Umar dia kata, telah berjaya di kalangan kamu orang yang dijaga oleh Allah, tamak, dijaga daripada sifat tamak, rakus, hawa nafsu yang menggila, wal ghadab, dan sifat marah yang membuak-buak. Kalau boleh jaga itu, kata Sayyidina Umar, kamu akan selamat, berjaya. Sebab itulah kena baca lah doa tu. Ada ke doa Nabi suruh kawan? Ada doa tu. Tengoklah dalam kitab-kitab doa. Pernah ditanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, ajmil lana husnal khulq fil kalimah. Ada orang tanya dia, simpulkan kepada kami suatu sifat yang baik dalam satu kalimah. Mana dalam bahasa yang paling ringkas, simpulkan kepada kami dengan menggunakan bahasa yang paling ringkas. Dia minta nasihat tapi nak ayat biar padat, kecil sikit-sikit sudah.
Kata Abdullah bin Al-Mubarak, utrukul ghadab. Tinggalkan kemarahan. Sebut-sebut jangan marah. Nak marah tapi jangan marah. Qala Abu Bakar, saya sebut sekali lagi. Qala Abu Bakar Muhammad bin Yahya, ahad fuqaha'il udaba. Yukrahu ay yuqala li ahadin inda al-ghadab udhkuru Allah aw salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam khawfan min ay yahmilahu al-ghadab ala al-kufri. Kata Abu Bakar, nama dia sebenarnya Muhammad bin Yahya. Dia ni seorang fuqaha lagi bijak mahir dalam sastra, dalam ilmu pendidikan, ilmu pendidikan. Dia kata tak molek dia kata. Ketika dia ada tengah marah, nampak pena betul mata dia tu, kita kata dia ingat Tuhan. Kata Abu Bakar tak molek kekek lagi. Tak cerdik tu. Orang yang ketika orang marah kata ingat Tuhan ataupun kata selawat Nabi banyak. Dia kata pada orang marah. Bimbang kita tak tahu tu orang tu kat mana tu. Kita bimbang takutnya kemarahan dia tu menjadi kufur pula dia tu. Asalnya marah setara mana tak jadi kufur dia. Tetapi silap pendekatan dakwah kita, dia tu marah. Pengar betul mata. Memang tu asal tak dengar. Tiba-tiba kita kata dia uzkurullah atau salli ala nabi. Kita kata begitu dia. Bapa tu boleh buat berkufur. Acau kata takutnya kata betul. Bukan boleh tengok tu marah tu. Baik dia. Kita tengok sini. Lama kita kata selawat Nabi. Yang tak tahu Nabi dah tidak ni. Takutnya kata lagu tu. Sebab tu Abu Bakar kata jangan mendengar. Ini juga kita kena pergi aja. Tak ada rasa-rasa dia tinggal. Tapi silap approach kita, silap pendekatan kita sampai dia jadi macam-macam tolak Tuhan pula. Tolak Nabi pula. Bahaya. Boleh membawa pada kufur. Yang terakhir, Nabi SAW sebut laisa syadid bis-sur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, hebat itu, kuat itu bukan seorang yang dapat handing. Kalau Ustaz itu mahu Kelantan, kalau boleh handing aja adalah Gusti. Dah hebat tu. Siapa boleh lambung orang, selok kawal tu. Tak hebat. Hebat yang sebenarnya orang yang mampu kawal diri dia ketika marah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun dia tu letih nampak, tapi kalau dia mampu sifat kawal marah dia, khususnya di rumah dia, di dalam hadis lain dia kata orang yang mampu kawal sifat marah terhadap isteri dia. Pelik, gotu-goni tak cukup, dia boleh kawal perasaan. Itu lelaki sejati kata Nabi. Maknanya banyak hadis-hadis umpamanya yang menyebutkan kita marah itu. Jadi saya setakat itulah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita nak sambung lagi perbincangan itu. Nak bicara dalam konteks lain pula. Mana sifat marah ni. Sebelum kita simpulkan hadis ini. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.